masih lagi memilih kita dalam kalangan yang berusaha untuk menempatkan diri kita dalam rumahnya. Dan khususnya kita berada di separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Menggambarkan kepada kita bahawa kita sudah semakin hampir dengan masuknya Ramadan Al-Mubarak. Ya, tak sampai setengah bulan lagi kita akan masuk Ramadan Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita membuat persiapan dan persediaan untuk masuk Ramadan Al-Mubarak. Karena kadang-kala persiapan dan persediaan yang kita buat adalah nak sambut raya. Ya, alangkah baiknya persediaan serta persiapan kita buat nak sambut Ramadan. Kerana bulan yang paling mulia dalam 12 bulan adalah bulan Ramadan. Cuma hal keadaan hari raya itu Yaumul Ijazah, hari kemenangan berpuasa sepanjang sebulan. Tapi hal keadaan Ramadan itu sudah barang pastinya merupakan bulan yang paling mulia, atau yang disebutkan sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu bagi sekalian bulan. Manakala bulan Ramadan sahaja, bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana pada ayat 185 surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah ikat Ramadan dengan penurunan Al-Quran. Maka sebenarnya di situ para ulama menyebutkan sesuatu yang diikat dengan Al-Quran, maka ia merupakan kelebihan, keistimewaan yang tersendiri. Sebab itu ayat itu Allah mulakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Demikian juga kemuliaan Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Khairum min alfi syahr. Kemuliaan dia melebihi daripada 1000 bulan. Yang Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Demikian disebutkan oleh para ulama bahawa Al-Quran diturunkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai memuliakan Nabi yang digelar sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu bagi sekalian Nabi dan Rasul. Maka yang paling utamanya di situ adalah menceritakan tentang Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran yang mulianya di situ adalah Al-Quran, yang merupakan mukjizat agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikaitkan Ramadan bulan penurunan Al-Quran, atau disebutkan juga bulan Al-Quran. Maka sebab itu dalam bulan Ramadan kita disuruh untuk bergelut memperbanyakkan baca Quran. Bagaimana Imam Malik rahimahullah di bulan lain selain Ramadan, Imam Malik ni mengajak. Duk mengajak kitab. Maka masuk saja bulan Ramadan, Imam Malik rahimahullah tutup habis kitab. Katanya simpan. Simpan kitab. Masuk saja Ramadan, Imam Malik mula bergelut dengan Al-Quran. Nak sebut bahawa masuk Ramadan disuruh untuk memperbanyakkan Al-Quran, tadarus Al-Quran kah? Kalau tak sempat nak tadarus kerana hal keadaan kehidupan kita, pekerjaan kita, maka kita bacalah sendiri yang disebut tilawah. Cuma yang terbaiknya yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tadarus. Kerana Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril. Satu bulan Ramadan sekali khatam. Cuma pada tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun kewafatan, Nabi sempat khatam tadarus bersama malaikat Jibril 2 kali. Itu kelebihan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi sebagai penarik semangat, pembakar semangat kepada kita untuk menyambut Ramadan, ya. Melebihi daripada keutamaan, keseronokan, semangat kita menyambut hari raya. Kerana kadang-kadang belum masuk lagi Ramadan, dah ada dah sale,
dah. Sale raya. Apa tu perabot raya lah. Kereta raya pun ada sale. Makna kata di hari raya kereta baru. Sale. Rebate 4,000 contoh. Nissan Serena rebate 6,000. Sebelum puasa lagi. Nak sebut bahawa keseronokan kadang-kadang kita tersalah dalam meletakkan aulawiyat keutamaannya. Keutamaannya adalah Ramadan. Ya. Kerana bila habis Ramadan, habislah. Sebagai yang Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan setiap amal kita. Ya, amalan fardu Allah gandakan 70 kali ganda. Masya Allah. Manakala amalan sunat Allah gandakan atau Allah ganjarkan seumpama amalan fardu pada bulan lain. Nak sebutnya besar. Ya. Selain daripada malam Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan kita berada di, ya, kita nak sebut selepas daripada nisfu Sya'ban ini, kita berusaha untuk nak membuat persiapan, ya, nak masuk Ramadan. Ya, maknanya hal keadaan, ya, kalau ya, menurut mazhab kita Syafi'i, selepas daripada nisfu Sya'ban, kita sudah tidak dibenarkan berpuasa sunat. Bagi orang yang tidak biasa puasa sunat untuk nisfu yang pertama. Maka disebutkan hukum dia haruskan orang yang berpuasa sunat pada nisfu yang pertama, iaitu boleh jadi Isnin Khamis. Maka dia boleh meneruskan puasa Isnin Khamis dia selepas daripada nisfu Sya'ban sehingga masuk Ramadan. Tapi kalau orang tu tak puasa lagi, nisfu Sya'ban, lepas nisfu Sya'ban nak mula puasa, tak boleh dah. Merupakan satu larangan kerana ada hadis yang menyebutkannya. Dan ada hadis yang menyebutkan bahawa Nabi SAW tidak ada bulan yang paling banyak Nabi puasa selain daripada Ramadan. Ya, sebelah bulan ni melainkan Sya'ban. Hal keadaan Nabi SAW pada nisfu pertama pun Nabi banyak dah puasa. Maka nisfu yang kedua Nabi meneruskan puasa. Kalau kita nak mula nisfu yang kedua, tak payahlah masuk Ramadan, terus masuk Ramadan. Cuma hal keadaan bagaimana persiapan cantiknya dari sudut puasa lah. Memperbanyakkan puasa. Cuma kalau kita tak mula lagi dah tak boleh. Maka hal keadaan boleh kita nak menggandakan atau sebagai persiapan kita untuk masuk Ramadan. Itu hal keadaan, ya, dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya. Maka kita dah mula dah, ya, kepada baca Quran. Kita dah mula dah untuk bangun awal. Ya. Kalau puasa, kita bersahur tak? Maka sebelum daripada kita puasa ni, maka kita bangun awal untuk melaksanakan ibadah, ya, sebagai qiyam, ya, qiyamul lail. Ya, mudah-mudahan sebagai persiapan kita untuk masuk Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan yang kita masuk khususnya nanti ni 1444 ini kita masuk dengan semangat dan kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik yang mungkin. Ya. Kalau tarawihnya Masjid Anjur 20 rakaat tarawih, maka keazaman kita sebelum masuk Ramadan ni aku nak sembahyang tarawih 20 rakaat. Tu. Kerana itu sebagai kelebihan lah. Ya. Kelebihan yang tersendiri tarawih itu tidak ada pada bulan-bulan yang lain, hanya bulan Ramadan sahaja. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik, jadi kita sambung sirah nabawiyah Ar-Rahiqil Makhtum. Iaitulah masih lagi dalam hal keadaan tekanan demi tekanan kepada musyrikin Quraisy kerana masuk Islamnya dua orang, ya, yang menguatkan lagi Islam. Iaitulah Sayyiduna Hamzah dan juga Sayyiduna Umar. Dua orang ni masuk Islam memberikan lagi kekuatan kepada Islam. Maka disebutkan bahawa bila Sayyidina Umar masuk Islam ni, Sayyidina Umar ni dia tak takut. Dia tak takut. Dia berani dia keluar berani memperkatakan tentang Islamnya. Kalau orang lain tak berani. Bila disebut dia Islam, kena pukul lah. Tapi Sayyidina Umar kerana berani dia tak takut. Kalau orang nak mari pukul dia pukul balik. Tu kerana apa nama tu, hebatnya Sayyidina Umar lah, keberanian dia.
Sehingga disebutkan bahawa beraninya Sayyidina Umar ni, syaitan pun takut. Masya Allah, tabarakallah. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kita sambung pada perwakilan Quraisy menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mana mereka melihat bahawa Islam makin berkembang dengan masuknya Islam, Sayyidina Hamzah, demikian juga Sayyidina Umar. Jadi mereka masih lagi berusaha untuk memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaan nak buat tawaran, ya. Tawaran demikian ya. Supaya apa? Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan usaha dakwah. Ya, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terima. Ya. Tidak terima sebarang tawaran. Walaupun tawaran itu menguntungkan, ya, hal keadaan duniawi. Tu. Dia begitulah. Tawaran-tawaran ni bukan setakat zaman Nabi sehingga hari inilah. Makanya bila menguntungkan hal keadaan duniawi, maka kita nampak nak berikan harta sepenuh sebanyak bukit Uhud umpamanya. Nak beri emas sebanyak bukit Uhud, nampak. Tu. Ataupun lain-lain lah, nak beri pangkat sebagai orang yang orang nombor satu. Maka hal keadaan yang nampak di depan mata perkara duniawi, ya, maka orang mudah tertarik. Ya, orang yang lemah iman mudahlah, ya, kalah dengan tawaran tersebut. Ya. Maka dengan tawaran itu orang yang benar-benar beriman tidak kalah. Tidak kalah dengan tawaran hal keadaan yang berupa duniawi. RM2 banyak manakah? Harta banyak manakah? Kerana mereka menyadari bahawa RM2 banyak manakah ni, harta banyak manakah, atau pangkat jawatan yang paling tinggi sekalipun, satu ketika nanti habis semua itu tidak beri manfaat kepada diri dia. Bila mati. Bila mati habis. Apalagi hal keadaan yang disebut sebagai jual beli, yang menjual ukhrawi, beli duniawi jual ukhrawi, wal'iyazubillah. Maknanya dia jual hak akhirat, dia nak ambil hak dunia. Wal'iyazubillah. Itu nanti bila mati, dia akan mengalami penyesalan yang begitu hebat. Kerana hak dunia ni ketika hidup dunia, dia tak nampak lagi. Dia tak sedar lagi kerana Allah tak tunjuk lagi. Bila mati, barulah dia sedar. Hal keadaan, ya, dilihat hanya sikit saja. Berkaitan dengan infak fi sabilillah, sedekah, baru dari sudut sikit sedekah pun mari dah penyesalan. Rugi aku dulu tak banyak sedekah. Kerana hal keadaan sedekah infak fi sabilillah ini ia mengalir, berterusan pahalanya sampai kepadanya walaupun dia telah mati, ya. Hadis yang masyhur yang kita duk dengar selalu, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Tu. Bila matinya seorang anak ada, in qata'a amaluhu illa min thalath, terputuslah segala amalannya melainkan 3. Terputuslah segala amalannya, amaluhu merujuk kepada orang yang mati. Mana orang mati dah tak boleh beramal dah. Dia tak boleh dah nak sembahyang, nak puasa. Hal betul. Illa min thalas, melainkan 3 ni amalan yang dilakukan semasa hidup yang mana ia berterusan. Hak 3 ni sedekah jariah, sedekah jariah. Sedekah jariah yang mengalir jalan. Dia infak fi sabilillah waqaf. Maka selagi dimanfaatkan, selagi itu sampai kepada dia. Kemudian ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Tok guru dulu duduk karang kitab. Kemudian kitab dia kita baca, kita ambil istifadah, faedah, ambil manfaat daripada kitab dia. Maka selagi itu sampai kepada tok guru yang mengarang kitab tersebut. Kemudian yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi dia tak boleh dah nak beramal. Tapi amalan yang ditinggalkan semasa hidup dia, yang meneruskan lagi, ya, amal soleh. Itu yang dinamakan
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amalan yang mengalir ya kepada si mati, walaupun dia tak boleh dah beramal, tetapi amalan yang ditinggalkan semasa hidup dia. Jadi itu nak sebut bahawa kehidupan dunia ini adalah sementara, dan yang berupa duniawi itu adalah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan di dunia. Nah, melainkan ada bahagian yang disebutkan tadi. Ada harta, sedekah, infak, wakaf. Maka harta dia telah pun disalurkan kepada, khususnya kepada agama, ya, kepada Islam. Maka dia beroleh manfaatnya walaupun dia telah mati. Maka orang yang melihat akan keadaan perkara tersebut, maka dia tidak tertarik dengan perkara-perkara dunia. Ya. Habuan-habuan dunia semata-mata. Seperti yang disebutkan tawaran kepada Nabi SAW. Kalau hal keadaan kamu berdakwah ini untuk menjadikan kamu kaya, kami akan jadikan kamu orang yang paling kaya di bumi Makkah. Nak sebut bahawa tawaran tu nak beri. Kalau kata berdakwah ini nak menjadi orang yang kaya, kami boleh menjadikan kamu orang paling kaya di Makkah. Demikian kalau kamu berdakwah ni nak menjadi ketua, kami akan mengangkat kamu menjadi orang yang paling nombor 1 lah, ketua. Itu presiden ke, Perdana Menteri ke. Baik. Kemudian kalau kamu berdakwah ni nak mendapatkan, Allahumma salli ala sayyidina, wanita yang cantik, kami akan memberikan kepadamu wanita yang paling cantik. Itu semua dunia. Ya. Yang merupakan yang akan ditinggalkan belaka. Yang pastinya terputus belaka. Ya. Harta kekayaan terputus, pangkat terputus. Sampai bila pangkat itu kita pegang? Mati habis ya. Orang lain pula meneruskan. Tak kira lah siapa. Hatta mari yang turun secara warisan. Daripada ayah kepada anak turun warisan. Pun ada nama turun warisan. Maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menolak semua tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh musyrikin Quraisy. Kalau orang yang lemah iman, kalah dengan tawaran tu. Ya. Tetapi kerana Nabi SAW perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana Nabi merupakan manusia pilihan. Ya, sudah pastinya Nabi SAW memilih untuk meneruskan dakwah walaupun diberikan tawaran-tawaran, ya, yang kita sebutkan, ya, dari sudut keinginan hawa nafsu, kehendak hati kita. Maka kalau kita ikut keinginan hawa nafsu, pasti kita akan kalah dengan tawaran-tawaran yang bersifat duniawi tersebut. Baik, kemudian setelah mana mereka bertemu dengan Nabi SAW, disebutkan menghatap kilam bertemu dengan Nabi, Allahumma salli ala sayyidina, tawaran tadi, maka ditolak. Maka seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Talib mengumpul Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Baik. Haluan dan arah suasana sudah pun bertukar. Namun Abu Talib masih lagi mencurigai sesuatu tindakan Quraisy terhadap anak saudaranya. Baik, setelah mana Nabi menolak tawaran-tawaran, malah Nabi bertegas untuk meneruskan dakwah. Ya, setelah mana dikuatkan pula dengan 2 orang, ya, yang gagah perkasa lah, ya, yang hebat, yang berani, yang hebat perang. Ya. Iaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maka menambahkan lagi kedukaan kepada musyrikin Quraisy. Maka mereka tak ada jalan lain dah, ya, selain daripada yang kita sebut tadi, nak bincang. Tetapi perbincangan itu kerana bila melibatkan berkaitan dengan agama, melibatkan berkaitan dengan meninggalkan, ya, urusan agama, maka apa pun tawaran, hatta beri emas sepenuh bumi ini sekalipun, ya, maka emas sepenuh bumi sekalipun ni pun ditolak. Ya. Kerana bila melibatkan perkara agama, maka perkara agama itu lebih utama. Maka itu kita kena ambil pengajaran hal keadaan berkaitan dengan urusan agama.
Ya. Maka perkara agama ni tetap ia adalah merupakan agama, kita tak boleh tolak. Ya. Umpamanya syariat. Ya. Kalau dalam hal keadaan akidah, bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya, masing-masing golongan Yahudi kata depa betul. Demikian juga Nasara kata depa betul. Masing-masing kata, Yahudi kata depa betul, Nasara tak betul, Islam tak betul. Demikian Nasara kata depa betul, Yahudi tak betul, Islam tak betul. Hal keadaan depa menafikan apa yang tidak ada pada depa. Contoh kata Yahudi, dia tolak semua yang tidak berkait dengan dia. Hanya dia terima yang berkait dengan dia, nabi-nabi dalam kalangan Bani Israel dan kitab yang diturunkan kepada nabi mereka. Demikian juga Nasara. Maka Allah sebut dalam Al-Quran bahawa Islam ini menolak kepada apa yang dibawa bersalahan dengan akidah yang benar. Ya, sebab itu Allah sebut la nufarriqu baina ahadin minhum. Dan Allahumma salli ala sayyidina, kami tidak membezakan di antara mereka, para mursalin. Maknanya kita Islam terima segala nabi-nabi yang diutuskan kepada Bani Israel, Yahudi. Demikian juga Nasara. Dan menerima kitab yang diturunkan. Cuma menolak pegangan akidah yang salah, ya, yang setelah mana mereka mengubah daripada kitab yang diturunkan kepada nabi yang diutuskan kepada mereka. Maka hal keadaan bila mana diutuskan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun kitab itu masih ada, boleh jadi kitab original Injil masih ada, tetap kitab Injil itu mansuh dengan Al-Quran. Atau disebutkan bahawa turunnya Al-Quran menasahkan kitab Injil. Hal keadaan syariat yang ada dalam kitab Injil dimansuhkan dengan Al-Quran. Walaupun boleh jadi ada orang yang kata, pada dia masih ada kitab Injil yang sebenar. 2000 tahun yang lalu. Turun daripada generasi tok nenek moyang dia, duk simpan, duk turun. Memang nampak lama sungguh, 2000 tahun. Tetap hal keadaan syariat yang ada dalam kitab tersebut mansuh dengan sebab turunnya Al-Quran. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi hal keadaan Abu Talib ni risau Nabi SAW diapa-apakan. Ya, khususnya tindakan musyrikin Quraisy, keinginan mereka untuk membunuh Nabi SAW. Ya, keinginan mereka nak membunuh Nabi. Ya. Kenapa? Kerana Islam ini datang melalui Nabi SAW. Maka disebutkan haluan dan arah suasana sudah pun bertukar. Namun Abu Talib masih lagi mencurigai sesuatu tindakan Quraisy terhadap anak saudaranya. Abu Talib ini tak masuk Islam. Tapi sayang kepada Nabi SAW. Beliau membuat peneropongan dan kaji semula ke atas peristiwa-peristiwa yang berlalu. Mula-mula pihak musyrikin mencabarnya untuk lawan satu sama satu. Kemudian mereka menawarkan Muhammad ditukarkan dengan Ammarah ibnu Al-Walid untuk dibunuhnya baginda. Kerana tawaran ni tawaran kepada Abu Talib. Ya. Kerana hal keadaan Nabi SAW pada sisi musyrikin Quraisy memporak-perandakan masyarakat Arab Makkah. Jadi kalaulah ditawarkan kepada Abu Talib, diberikan ditukar dengan seorang pemuda yang tidak kurang dari sudut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa tu kita sebutkan apa nama ni, kebaikanlah, dari sudut baiknya, kerana seseorang itu dinilai baiknya menurut zamannya, bukan hal keadaan kita sebut bahawa Islam dia mari sebut dengan akhlak yang terpuji dah, akhlak yang baik. Jadi seseorang itu walaupun dia dalam hal keadaan agama mana pun, dia dikatakan baik, menurut agama yang dipegang. Maknanya nak ditukar dengan orang yang baik juga. Ammarah ibnu Al-Walid. Untuk tukar, nak beri Ammarah ibnu Al-Walid kepada Abu Talib dan tukar Nabi kepada mereka, nak ambil Nabi. Tujuan dia nak bunuh. Tu.
Kerana tadilah Nabi SAW memporak-perandakan masyarakat Arab. Kerana Nabi SAW membawa pada mereka tu membawa agama yang baru. Merosakkan apa yang dianuti oleh mereka. Anuti oleh tok nenek moyang mereka. Baik. Setelah itu Abu Jahal cuba menghempaknya dengan ketul batu. Diikuti dengan pencubaan Uqbah ibnu Abi Mu'id mencekik baginda dengan kain. Hampir-hampir membunuh. Setelah itu Ibni Al-Khattab pula telah keluar dengan padanya untuk menamatkan riwayatnya. Ini maknanya melihat kepada perjalanan kisah Nabi. Sejak mula menyampaikan dakwah. Ibni Al-Khattab ini Umar lah. Yang kita bicara dulu sebelum masuk Islam. Keinginan yang meluak-luak pada diri Umar Al-Khattab nak bunuh Nabi. Akhirnya mudah saja bila mana Allah berkehendak memberikan hidayah. Mudah saja bagi Allah bila Allah beri hidayah. Hak asal kita, hak asal tu nampak macam kalau dari sudut keinginan nak bunuh Nabi ni, makna nak sebut bahawa orang ni tak akan dapat hidayah ni. Orang ni tak masuk Islam. Tapi kerana yang kata hidayah itu milik Allah. Sebab itu Allah sebut innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang. Akan tetapi Allah yang beri hidayah kepada siapa yang Allah berkehendak. Hal keadaan kisah kepada bapa saudara Nabi, Abu Talib. Kerana Abu Talib ni dari sudut hal keadaan patutnya mudahlah masuk Islam. Kerana dia membela Nabi, memberi jaminan kepada Nabi. Membiarkan anak ataupun kita sebutkan membenarkan anaknya Sayyidina Ali ikut Nabi. Tak. Mana hal keadaan maknanya Abu Talib ni dia dekat. Hampir kepada mudahlah kepada nak masuk Islam. Tetapi Allah sebut hal keadaan tadi. Innaka la tahdi man ahbabta. Kerana hidayah itu milik Allah. Walaupun kita kata, ni macam mana? Nampak macam mustahil nak masuk Islam. Tapi masuk Islam. Itu kerana hidayah itu milik Allah. Baik. Maka perjalanan tadi, pelbagai rintangan yang dilalui oleh Nabi SAW. Melalui pelbagai percubaan nak bunuh Nabi SAW. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Nabi. Bagaimana hal keadaan yang disebutkan Abu Jahal cuba menghempapkan Nabi dengan ketul batu. Ketul batu bukan kecil atau besar. Ketika Nabi sujud tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita bicara dulu. Sampai dekat dengan Nabi, datang seekor unta yang besar. Menghalangi Abu Jahal. Abu Jahal je nampak. Orang lain tak nampak. Orang lain yang melihat hal keadaan Abu Jahal nak empat dengan batu tu, makna musyrikin Quraisy yang lain kata, ni matilah Nabi. Pasal ketika sujud tu Abu Jahal nak pergi empat. Tiba-tiba dia tengok Abu Jahal terpelanting ke belakang. Melepaskan batu terpelanting ke belakang. Dia tak nampak. Orang lain tak nampak unta besar tu. Abu Jahal seorang yang nampak. Maka dia cerita bahawa unta tu besar. Tak pernah nampak lagi unta sebesar itu. Seolah nak terkar dia, nak telan dia. Begitu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Nabi SAW. Kalau tidak begitu, maka batu itu kenalah dihempakkan kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian mereka bertekad seterusnya kesemuanya menjadi perhatian Abu Talib yang prihatin terhadap anak saudaranya itu. Beliau dapat mencium nahas yang akan menyayat hatinya. Beliau sudah pasti bahawa pihak Quraisy bertekad menghapus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Mereka bertekad untuk membunuh anak saudaranya. Apa yang dapat dilakukan oleh Hamzah atau Umar atau selain mereka berdua sekiranya salah seorang individu musyrikin dengan mengejut menyerang dan membunuh anak saudaranya itu. Ni hal keadaan Abu Talib ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat menyayangi Nabi. Nanti kita akan bertemu setelah mana pemboikotan daripada musyrikin terhadap Abu Talib. Sehingga
Abu Talib ini berada di lorong yang disebutkan lorong Abu Talib itu di apa nama tu, berada di situ selama 3 tahun, ya. Dikepung di situ. Maka dalam pada itu Abu Talib ini, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyayangi Nabi melebihi daripada anaknya sendiri, ya, sehingga disebutkan, ya, dalam riwayat sirah bahawa pada malam-malam, ya, sebelum tidur ni Abu Talib menukar tempat tidur Nabi dengan anaknya, supaya apa? Kalaulah musyrikin datang menyerang, ya, kerana aimnya, targetnya musyrikin ni nak bunuh Nabi, ya. Maka depa target Nabi tu duduk di situ. Jadi sebelum tidur tu Abu Talib tukar dulu. Makna tempat pembaringan Nabi, Abu Talib letak anak dia. Maka Nabi, Abu Talib letak pada pembaringan anak dia. Kalaulah musyrikin Quraisy datang menyerang, maka dia akan serang tempat pembaringan Nabi tu yang telah digantikan dengan anaknya. Tu. Sebagai nak menyebutkan kepada kita bahawa Abu Talib ni sangat menyayangi Nabi SAW melebihi daripada sayangnya kepada anaknya sendiri. Baik, maka sebab itu Abu Talib ini memikirkan hal keadaan apa yang akan berlaku kepada anak saudaranya. Ya, apa yang disebutkan tadi, ya, pelbagai cara jalan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy nak membunuh Nabi SAW. Perkhidmatan ini semakin jelas dan kenyataan Abu Talib di mana mereka telah pun membuat keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW secara terang-terang, memang jelas kebenarannya. Keputusan mereka ini telah ditunjukkan oleh firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am abramu amran fa inna mubrimun. Maksudnya, atau apakah mereka telah membuat keputusan dan kami Allah Subhanahu wa taala pun mengambil keputusan. Mafhum daripada ni bahawa mereka, yakni musyrikin Quraisy, telah pun membuat keputusan untuk membunuh Nabi SAW. Dan di sana disebutkan fa inna mubrimun. Allah Subhanahu wa taala sudah pastinya ada keputusan, ya. Maknanya bagaimana mereka merencanakan pembunuhan Nabi, sulit atau kita sebutkan rahsia macam mana sekalipun, hebat, licik, teliti macam mana sekalipun, tetap tetap gagal, ya. Tetap tidak dapat nak membunuh Nabi SAW. Kerana Allah Subhanahu wa taala pasti memelihara Nabi SAW daripada dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita beri laluan azan isyak dulu, kemudian kita sambung sikit lagi, ya, kisah bagaimana Abu Talib sangat menyayangi Nabi SAW, prihatin, ya, terhadap apa yang berlaku kepada anak saudaranya. Allahu akbar, Allah.
haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha Allahumma آت محمد الشرف وبعث مقاما محمودا الذي وعد تخلف المياه. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 79 bahawa musyrikin Quraisy memang membuat keputusan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi peliharaan, ya, perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya apakah yang boleh dilakukan oleh Abu Talib? Ya. Mana Abu Talib ni merencanakan bagaimana cara, ya, nak supaya anak saudara ni selamat daripada dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Sebenarnya setelah Abu Talib mendapati pihak Quraisy bersepakat mengancam anak saudaranya, beliau pun merayu kepada seluruh keluarganya, Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib dan Abdul Manaf, dan menyuruh mereka agar turut memberi perlindungan kepada anak saudaranya dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Muhammad. Inilah yang disebutkan pengorbanan yang dibuat oleh Abu Talib. Ya, walaupun dia tak masuk Islam, tetapi jasa ataupun pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Talib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar. Maka sebab itu ketika tahun meninggalnya Abu Talib, ketika itu juga isteri Nabi yang tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ya, tahun yang sama, ya, dan masa pun tidak jarak yang jauh, maka disebutkan sebagai tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, maka dengan meninggalnya Abu Talib, Nabi bersedih, ya, kerana yang banyak memberi perlindungan dan jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaan yang kita baca ni, Abu Talib mengumpul kekuatan dengan meminta bantuan kepada ahli keluarga. Ahli keluarga yang kata Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan juga Bani Abdul Manaf. Menyuruh agar turut sama memberi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu semua mereka menyahut seruannya, sama ada yang Islam maupun yang kafir, berdasarkan semangat kesetiakawanan bangsa Arab, kecuali Abu Lahab sahaja, di mana beliau menolak dan menyebelahi musyrikin Quraisy. Dalam keluarga ni, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Abdul Manaf, semua sepakat dengan seruan Abu Talib, kecuali Abu Lahab saja. Abu Lahab duduk di pihak musyrikin Quraisy. Maka hal keadaan inilah mereka ke seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani ni, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib serta Abdul Manaf ini diboikot, ya. Maka berada yang disebutkan dipencilkan, dikepung selama 3 tahun di lorong Abu Talib. Nanti peristiwa ini akan kita baca insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Ya, bagaimana mereka musyrikin Quraisy, ya, melakukan kita sebut tekanan demi tekanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana dikuatkan dengan dikumpulkan, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana pula cara musyrikin Quraisy memberi tekanan? Dengan cara mengepung keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu sudut, ya, yang mereka tidak membenarkan pergaulan antara kepungan tadi itu dengan yang luar, melainkan Abu Lahab saja. Pasal Abu Lahab yang kita sebut tadi menolak untuk bersama dengan kesetiakawanan bangsa Arab. Ya, bangsa Arab ni dia melihat kepada Bani ni, ya, keluarga tu. Ya. Bila mana keputusan daripada keluarga, ia ikutlah. Baik itu tadi disebut sama ada Islam ataupun bukan Islam.
kerana keputusan yang dibuat itu semua ikut belaka. Islam ke tak Islam, melainkan Abu Lahab. Kerana apa? Kerana kebencian dia terhadap Islam. Kebencian dia terhadap Nabi kerana Islam lah. Ya. Kerana Islam. Ya. Asalnya bagaimana lahirnya Nabi, dia adalah orang yang seronok, orang yang gembira. Tetapi setelah mana Nabi SAW diutus menjadi Nabi Rasul, bawa Islam, dia lah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang membenci Nabi, juga membenci Islam, dan juga membenci Nabi SAW. Maka dia menolak tawaran yang dibawa oleh Abu Talib untuk memberi perlindungan kepada Nabi. Ya. Malah dia menyebelahi musyrikin Quraisy yang lain. Maka Abu Lahab ni ia tidak dikepung. Ia tidak dikepung dalam keluarga yang besar tadi. Keluarga Nabi yang besar tadi dikepung di lorong Abu Talib. Melainkan Abu Lahab seorang. Pasal dia tidak ikut serta. Ya. Maka itu hal keadaan kebencian, ya, Abu Lahab, kepada Nabi SAW. Yang lain-lain kerana ikut dari sudut semangat kesetiakawanan keluarga tu. Maka bila keputusan keluarga kata nak beri perlindungan, semua pakat. Aku belaka, ikut belaka. Ya. Tetapi Abu Lahab saja, ya, dalam keluarga ni, keluarga besar ni, ia menolak. Ya, kerana dia tidak mahu. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak mahu kepada Islam lah. Atau hal keadaan dia benci. Ya, sangat benci kepada Islam. Kalau dia tak benci, maka dia seperti mana yang lain jugalah, yang tidak Islam dalam keluarga besar Nabi SAW. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bagaimana kita membicarakan tekanan demi tekanan, ya, kepada Nabi SAW. Ya, kerana kebencian mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi, dakwah untuk mengesahkan Allah. Supaya meninggalkan penyembahan berhala, ta'budul asnam. Jadi mereka tidak mahu terima. Yang mahu terima, terimalah yang masuk Islam tu. Ada juga yang tak mahu terima hal keadaan yang kita kata yang duduk di tengah. Maksudnya dia tidaklah menentang, cuma dia tidak beriman saja. Seperti mana Abu Talib dan keluarga besar yang tidak beriman dalam kalangan keluarga besar Nabi SAW. Kemudian ada yang menentang. Hak menentang itulah, ya. Kerana hal keadaan mereka tidak mahu, ya, apa yang dibawa oleh Nabi SAW meresak masuk, dan akhirnya menyebabkan mereka jadi lemah. Mereka jadi lemah kerana ramai orang masuk Islam. Ramai orang yang menerima dakwah Nabi SAW. Jadi kerana ketakutan itulah mereka berusaha untuk, ya, jalan demi jalan depa buat ni. Ya, melalui tawaran tak berjaya. Akhirnya dengan cara nak bunuh. Nak bunuh Nabi SAW. Jadi itu semua adalah tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy terhadap Nabi SAW, ya, dan terhadap para sahabat serta, ya, agama Islam itu sendiri, supaya Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, tidak tersebar. Ya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, ya, menggambarkan kepada kita semangat dan kesungguhan, serta mujahadah Nabi SAW menyebarkan Islam. Walaupun diancam, ya, diancam untuk dibunuh. Bukan setakat diancam lah. Mana dah melalui, kita katakan, keinginan dan apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy itu dah dekat dah, ya, kepada nak bunuh Nabi SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Nabi. Seperti mana yang disebutkan tadi, Abu Jahal dah hampir dah nak empak je batu atas kepala Nabi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepadanya unta besar. Maka dia terkejut, dia terpelanting ke belakang, maka batu tu lepas begitu je. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara, ya, Nabi SAW. Maka kita patutlah mengambil
semangat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk menguatkan Islam ya khususnya pada diri kita lah, utamanya diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita. Ya, khususnya diri kita lah ya. Ya, kita berada bulan Syaban, nanti masuk Ramadan, maka Ramadan bulan yang penuh kemuliaan, maka kita usahalah untuk menggandakan amal soleh. Ya, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang beroleh kebaikan, kejayaan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sekadar itu mudah-mudahan diberikan kefahaman dan dapat kita mengambil pengajaran daripada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditekan oleh musyrikin Quraisy, tapi tekanan itu tidak memberi kesan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan dakwah ya, memperjuangkan Islam, menyampaikan risalah dakwah ya kepada masyarakat Arab khususnya di Mekah pada ketika itu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.